Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita dapat hadir dalam satu majlis ringkas pada pagi ini, mengambil peluang kehadiran Tuan Mufti Kemboja, iaitu pertama tentang sejarah kedatangan Islam di Champa, kedua sejarah Islam semasa zaman Pol Pot, dan ketiga ialah keadaan umat Islam ini. Dengan saya segala hormatnya, silakan Tuan. Alhamdulillah, kita bersama syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya dan nikmatnya. Pada pagi ini kita boleh bersama-sama dalam majlis yang kecil ini. Islam maknanya ruh Islam dah masuk, keluar daripada China, masuk ke Champa agak-agak dalam abad yang ke-9 dan yang ke-10. Maknanya banyak orang Islam daripada China datang ke Champa. Selepasnya Islam pun belum kuat sampai abad yang ke-14. Ada seorang raja, nama dia Cik Bunga. Jadi dia masuk Islam yang bernama Sultan Zainul Abidin. Dia beristeri dengan anak Sultan Mahmud di Kelantan ini, yang nama anak perempuan itu Putri Siti Zubaidah. Daripada Sultan Zainul Abidin dengan Zubaidah, Putri Ramawati. Jadi daripada putri itu berkahwin dengan seorang pendakwah daripada India yang nama dia Sayyid Hussein Jamaluddin Al-Kubra. Daripada itu, jadi kemudian daripada Sultan Zainul Abidin, Islam pun rasmi di Champa. Cuma Islam masa itu ada dua grup. Ada Islam yang jumpa-jumpa dengan Hindu, ada Islam yang betul-betul guna sunnah. Juga ada perang daripada luar, ialah daripada negara jiran. Jadi perang untuk rampas tanah. Perang itu sampai kepada tahun 1471. Jadi jatuh negara separuh. Masa itu kami lari ke negara Kemuja, yang bukan yang banyak itu tempat ataupun jalan yang kami datang dan singgah di sana. Jadi kami datang ke Kemuja, masih jaga. Masa itu Raja Kemuja pun melantiklah ketua-ketua untuk jaga agama Islam, untuk jaga orang Islam sendiri, dan utamanya orang Champa, Melayu Champa. Sekarang yang dikenal bahasa Kemuja dan bahasa mana-mana dikenal orang Cham, itu Raja Sihanouk. Jadi Raja Sihanouk pun melantik ketua ini semula macam masa dulu, dan awal-awal yang dilantik itu saya sendiri, ialah dalam tahun 2000. Jadi saya pun susunkan apa yang ada dalam bidang Islam ini daripada tahun 2000 sampai sekarang ini. Macam di masa Pol Pot, bukan perang betul-betul, ialah pemerintah oleh kerajaan Pol Pot. Dia bukan perang, tapi dia pemerintah dengan secara menghapuskan, dan secara diguna kita ini macam perkakas ataupun alat-alat barang untuk diguna, sehingga diisytiharkan bahawa kita ini orang manusia ini sama juga dengan lampu kerbau yang dia nak guna. Bila-bila nak guna bolehlah, dan apa yang digunakan nak buat. Bukan itu saja, sama juga dia nak sembelih, dia nak bunuh bila pun boleh juga. Ini masa dalam 3 tahun 8 bulan 20 hari. Ringkasnya masa Pol Pot ini dia batalkan duit. Kalau batal duit, emas, perak tak ada harga, kena buang, kena hantar di mana pun tak siapa curi. Sampai kain baju
tak boleh, tak ada kilang yang buat dalam negara. Tempatan itu tak ada, bawa keluar tak ada, karena susun sendiri, karena tenun sendiri, mula daripada pergi kapas, tanam, dan tenun, jadi penang tenun celup hitam. Jadi tak ada kain baju sekarang ini sebab tak ada jual, tak ada apa-apa. Dan juga kasut tak ada. Jadi kereta yang dah dikumpul itu, kerana putung daya kereta itulah jadi kasut. Ini merata tampak. Sesiapa yang dapat boleh gunakan kasut macam itu, orang itu rasanya bermegah-megah dengan kawan-kawan. Jadi masa itu tak ada siapa yang ada daging darah macam ni, kekuatan macam ni, kurus, tapi kerja itu kuat, kerja kuat. Inilah dalam masa 3 tahun 8 bulan 20 hari. Tetapi macam itu pun kita pun rasa tak susah sangatlah. Yang susah ini takut. Tua ini takut dengan lapar. Takut dengan lapar. Tapi lapar ini, kalau ketakutan ini lebih tinggi, lapar itu turun. Itulah saya kata, yang merasai takut, dikata takut sampai ke buncuk itu, saya sudahlah. Lapar sampai ke buncuk itu, sudahlah. Maknanya rasa dia. Inilah masa pokok. Jadi ini nasib kami yang akhir sekali yang ada di Kemuja, yang nasib sekali ini yang besar, yang sebelumnya dan selepasnya tak ada yang membawa sengsara yang susah macam tu dalam masa hampir 4 tahun. Jadi selepasnya kami boleh dirampas, boleh bebas agama, boleh balik kepada agama, belajar, boleh kepada belajar macam-macam, boleh tutup di rumah, boleh masak makan di rumah, boleh pakai kain baju ada warna-warni, ada corak-corak macam-macam, boleh tiap-tiap. Tapi yang kurang itu kemampuan untuk cari itu, kemampuan, sebab habis kosong, dapat tangan kosong. Sekolah tak ada, masjid tak ada. Ini mula-mula. Kain telakung tak ada, kain beli tak ada, wang tak ada, apa tak ada, peti beras tak ada, kadang-kadang rumah pun tak ada juga sebab hampir runtuh. Ini yang susah sekali lagi. Tapi lepas susunkan kerjaan, kami rasa ringanlah sebab boleh saudara sesama Islam daripada Malaysia sampai ke Kemuja, boleh orang Kemuja sampai ke sini bawa barang-barang, bawa kain baju dan sebagainya. Jadi yang meningkat itu ke sara kehidupan dan lain boleh sedikit-sedikit sengkah-sengkah sampai sekarang alhamdulillah. Sekarang ini menanya nak cukuplah, sempurnalah kalau dipendar-pendar. Itulah macam Al-Amin Saf yang disusunkan oleh Cik Sa'ad dan kerjasama dengan saya dan dengan Yayasan Pembangunan Umat Islam Kemuja. Dah tubuhkan Al-Amin ini ataupun kurban akikah ini tahun yang ke-20, maknanya 20 tahun sempurna dengan selamat, dengan baik dalam masa 20 tahun, tak ada ganggu sedikit pun daripada kerjaan dan daripada siapa-siapa yang ada di Kemuja. Ini jadi sempurna yang kita buat, sempurna, dan tak ada ganggu daripada kampung ataupun mengadu daripada siapa-siapa bahawa kurban akikah ni macam ni tak ada. Dan dalam masa ini pun Al-Amin sudah susun baru lagi, bukan baru dah lepas, tapi selepas kurban ialah periki sampai hari ini rasa-rasa dalam 2000 periki yang wakaf daripada saudara kita, peserta kita daripada Malaysia ke negeri Kemuja. Dan kita pun bagi pergi ini ikut mana yang buat permohonan, permintaan daripada kampung mana yang susah. Dan bidang lain-lain pun masjid pun sekarang ini rasanya banyak penterma kita yang datang sana ikut mana-mana pun
pribadi pun tolong siapkan masjid ataupun gotong royong dengan orang kampung, sekolah pun sama, surau pun sama, sampai beli tanah wakaf, beli tanah kubur, tolong buat pagar kubur, pagar masjid dan sebagainya, macam-macam yang yang pandarma ataupun rombongan datang sana, persendirian ikut mana-mana persatuan ke, dan banyak juga yang ikut amin, terutamanya dalam masa peresmian kurban. Banyak yang ramai yang datang ke gereja. Ini saya pun jemput juga seluruh Malaysia, kalau saudara mana yang nak datang untuk peresmian kurban, untuk buat kurban dan pergi dan macam-macam nak terima, bolehlah, sebab kerjaan tak ganggu dan tak kacau ataupun tak minta apa-apa daripada penerima kita, dan senang kita turun sampai tempat-tempat untuk kita nak buat itu. Sekarang yang awal sekali yang kami nak mempergerakkan, tapi yang gagal itu ataupun jalan dengan lambat itu ialah dua bidang. Yang pertama pendidikan dan yang kedua dakwah Islam. Masa dulu gaji guru tata, sekarang pun sama. Yang kedua, orang alim, orang ada ilmu, maknanya orangnya boleh jadi guru itu kurang. Kalau ada orang ada ilmu pun belum faham, kursus perguruan itu belum ada, maknanya cara ataupun kemahiran mengajar itu kurang juga. Nak susun sistem dia untuk tingkat 1, 2 sampai habis rendah dan menengah pun belum faham lagi. Cara mengajarkan belum faham lagi. Yang ketiga, buku-buku untuk kita guna itu belum susun sendiri ataupun belum bawa daripada buku mana di sini yang sesuai. Tapi sekarang ini saya pun kerjasama dengan JAIS, ambil buku JAIS untuk peringkat rendah dan minta JAIS tolong diterjemahkan bahasa Cham. Dan yang kedua, sekolah ini pun belum cukup lagi di Kemuja. Yang selepasnya rombongan yang kebanyakan buat ialah masjid dan surau. Sekolah pun kadang-kadang buat tempat, tapi sekolah itu buang untuk macam buang saja, buang saja, belum ada guru, belum ada budak-budak betul-betul, dan juga kepahaman orang kampung itu belum paham luas, masih tarik anak itu untuk tolong kerja sendiri, ataupun budak-budak itu umur dia sesuai dengan sekolah tapi dihantar ke kilang ke mana-mana. Ini bawa melimpatkan pada kami untuk meningkatkan. Dan tiap-tiap bidang lain, kalau kurang orang yang ada ilmu, kurang bahan-bahan ilmu, itu dalam bidang lain pun susah jalan. Itulah sekarang ini saya sentiasa minta mana-mana ahli-ahli yang mampu tolong buat ibu angkat ke, bapa angkat ke untuk guru-guru sana, dan tolong keluarkan wang, serahkan wang secara mana sedikit ke sebanyak untuk seorang guru, sang guru. Kalau ada gaji, saya senang untuk susunkan. Sekarang ini nak susun ini bagi rendah, tapi rasanya kita boleh dengan sedikit-sedikit sampai bila yang boleh meletakkan tempat itu. Inilah ringkasnya dari saya yang buat satu makluman untuk saudara semua, terus khususnya di sini dan umumnya seluruh negeri kita Malaysia yang masih dalam aman dan selamat sekarang ini. Saya pun minta kepada Titi Sara macam mana kita membawa dikata apa cara selamat dan aman sentosa kepada negara sendiri dan kesejahteraan sendiri. Itulah wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengar ceramah kepada Tuan Mufti, dan saya teringat satu kata-kata Tuan Mufti tentang manusia ini.
Yang pertama, manusia ni umumnya tu dibahagikan kepada 3. Yang pertama tu, manusia yang dirinya sendiri pun tidak dapat membantu diri sendiri, itu memerlukan pertolongan orang. Kedua, manusia yang hanya dapat membantu dirinya sendiri. Ketiga, manusia yang dapat membantu orang lain. Jadi yang kita ingin bagi syarikat Ramisa Holding Sdn Bhd untuk kita membentuk keupayaan jama'i satu syarikat yang kita dapat membantu umat Islam seluruhnya, dan di Kamboja khususnya. Selain di Kamboja, kita sudah pun masuk ke Fatani dalam bidang pendidikan, dan juga kita pun buka office di Indonesia untuk melihat potensi di sana. Semua itu untuk membina kekuatan, membina kekuatan agar kita mampu membawa manfaat kepada seluruh umat, insyaAllah. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada Tuan Mufti. InsyaAllah semoga Kamboja terus selamat dan sentiasa dipelihara Allah SWT agar rakyatnya dapat hidup sejahtera dan umat Islam dapat berkembang dengan baik. Dan saya percaya peranan Mufti Kamboja penting untuk memastikan keselamatan umat Islam di Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.